kita sentuh sikitlah pasal hari ini, hari Tarwiyah ya. Pertama sekali dari sudut berbezanya tarikh Aidul Adha, iaitu saya rasa saya dah ulang banyak kali, tapi sedikitlah mungkin bagi mereka yang baru hadir ke kuliah kita ni. Sebenarnya berkenaan dengan berpuasa pada 9 Zulhijjah itu telah bermula sejak daripada tahun 1 Hijrah. Ya, 1 Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa bihi nastaghfiruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini saya dapat bersama-sama lagi dalam kuliah yang sudah menjangkau 2 dekad insya-Allah ya. Sudah menjangkau 2 dekad dah kita ni di kuliah ini. InsyaAllah kita akan teruskan sehinggalah ke jannah insyaAllah. Masya-Allah. Okay. Alhamdulillah insyaAllah ya. Baik, kita sentuh sikitlah pasal hari ini, hari Tarwiyah ya. Pertama sekali dari sudut berbezanya tarikh Aidul Adha, iaitu saya rasa saya dah ulang banyak kali, tapi sedikitlah mungkin bagi mereka yang baru hadir ke kuliah kita ni. Sebenarnya berkenaan dengan berpuasa pada 9 Zulhijjah itu telah bermula sejak daripada tahun 1 Hijrah ya, 1 Hijrah. Makna kata sebelum puasa itu dikenali dengan puasa hari Arafah, dia telah dipuasakan terlebih dahulu. Dalam Islam, risalah Nabi Muhammad SAW, bila kita sebut risalah Muhammadiyah ataupun risalah Nabi Muhammad SAW itu maknanya sejak daripada Iqra' telah ya, sejak daripada dia jadi Nabi itu kita istilah dia risalah Muhammadiyah ya. Manakala apa itu syariat-syariat sebelum Nabi Muhammad SAW itu terbatal dengan sendirinya lah ya. Itu istilah dia. Kalau saya selalu sebut, kadang-kadang kita dalam kalangan ustaz-ustaz dan sebagainya ni, kita sebut sekali lalu je risalah Muhammadiyah. Kita tak terfikir juga depan kita mungkin apa benda pula risalah Muhammadiyah. Itu istilah kepada penurunan Al-Quran dan juga syariat Nabi Muhammad SAW. Risalah tu bukan risalah yang sekeping pamphlet tu kan. Kita bila sebut risalah tu, kita pun pamphlet tu lah, kita terbayang betul dah kan. Sebenarnya risalah ni diambil pada kata Rasul lah, ya, Rasul maknanya syariat Nabi Muhammad SAW. Okey, Nabi Muhammad SAW sendiri memang pernah mengerjakan haji sebelum daripada jadi Nabi itu 3 kali. Itu memang disebut ya. Tetapi itu mengikut syariat yang sebelumnya, syariat Nabi Allah Ismail dan Ibrahim alaihissalam, yang mana 2000 sebelum Masihi itu haji mula difardukan. Dan sejak itu, sejak tahun 2000 sebelum Masihi ya, haji tidak pernah tidak dikerjakan. Ya. Jadi peristiwa penyembelihan Ismail oleh Ibrahim alaihissalam itu berlaku mengikut ahli-ahli sirahnya ialah 2000 SM. Makna kata ibadah haji ni sudah berusia 4023 tahun dah usianya dah. Dari segi Masihi lah, dari segi Masihi itu pula berdasarkan tahun matahari, tahun kiraan matahari, ataupun tarikh syamsi dipanggil, ataupun takwim syamsi, sama lah tu ya. Manakala yang hijri ni pula tarikh ataupun takwim qamari, berdasarkan peredaran bulan. Jadi kalau usia haji itu 4023 tahun, haji tahun ni mungkin kali ke 4000 qamari. Kalau qamari tak tahu berapa kali lah, lebih lagi betul lah. Mungkin 4100 kali ya dah, haji tahun ni ya. Kita tak terkira lah tu, nak kena ada boleh kira sebenarnya kan. Tidak pernah ya, tidak pernah tidak dikerjakan haji setiap tahun sejak daripada 2000
SM sebelum Masihi. Oleh itu bila Nabi Muhammad SAW selaku orang Mekah, kelahiran Mekah dan sebagainya, maka dia pun mengerjakan haji juga mengikut syariat Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wasallam. Baik. Setelah Nabi SAW dilantik jadi Nabi, menerima surah pertama, surah Al-Alaq, itu istilah risalah Muhammadiyah. Maknanya hukum hakam, ibadah dan sebagainya bermula dari situ. Satu demi satu kan. Solat sendiri pun bermula pada tahun 11 kerasulan. Solat 5 waktu. Sebelum itu tak solat 5 waktu, ya, solat hanya 2. Wasabbihu bukratan wa asila. Ya, bagi mereka yang solat 2 waktu saja tu mungkin dia ketinggalan lah. Dia tak terima lagi. Dia duk ingat dulu lagi kan. Ya tak, dia ingat apa yang sebelum sebelah hijrah, sebelum Isra wal Mi'raj, ya kan. Ya. Jadi sebelah hijrah barulah solat 5 waktu, ya. Zakat pun sama, serentak dengan solat, dengan zakat serentak. Haji bila? Hijrah dulu kita cerita dulu, hijrah. Ya, hijrah. Satu hijrah, puasa 9 Zulhijjah tu sudah bermula. Ni kena tahu ni. Bila satu hijrah, puasa 9 Zulhijjah sudah bermula. Kemudian sembelihan korban pun bermula pada 1 Zulhijjah dan Aidul Adha pun sudah bermula. Kena faham pergerakan apa ni, kita panggil apa? Perjalanan sirah itu kena faham. Barulah tak jadi serabut, ya tak? Jadi yang jenis itu ini serabut tu kan. Jadi duk condemn sana, condemn sini, dia condemn saja, ya. Gitu. Jadi bermulalah Idul Adha. Idul Fitri start bila? Idul Fitri start bila? Start lepas puasa lah kan? Sebulan. Idul Fitri di Malaysia ni sebulan. Sebulan, ya tak? Ya. Saya duduk di hotel di Kota Baru semalam. Bising duk main lagu raya. Kata dia tak habis lagi ke beraya, baru teringat, dia pasang untuk ni Idul Adha. Teruk lah Malaysia ni bab raya kan. Idul Fitri bermula 2 Hijrah. Setelah syariat puasa bermula pada bulan Syaban tahun 2 Hijrah. Kalau tak tahu perjalanan sirah ini, orang panggil tak mengaji sirah lah kan. Jadi turunnya ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam ila akhir ayat lah, ya. Pada bulan Syaban tahun 2 Hijrah. Maka Ramadan tahun 2 Hijrah bermulalah puasa 30 hari. Lepas itu disusuli dengan Aidul Fitri. Jadi tuan-tuan, daripada tahun 1, tahun 2, tahun 3, 4, 5 ini semua puasa 9 Zulhijjah, puasa 9 Zulhijjah dan juga Aidil Adha disambut. Memang 9 Zulhijjah itu orang-orang Arab sudah wukuf di Arafah, memang. Ya. Tetapi soalnya 9 Zulhijjah itu dinamakan Yaumul Arafah yang kita sunat puasa ini dalam risalah Muhammadiyah. Kena faham konteks yang saya nak cakap ni. Dalam risalah Muhammadiyah, 9 Zulhijjah yang dipuasakan itu bukan sama seperti mana yang Quraisy duk haji di Arafah pada tahun-tahun tersebut. Ya, tak sama. Bahkan sahabat-sahabat ternanti-nanti bilalah Nabi SAW nak isytihar pasal haji ni. Ternanti-nanti. Tiba-tiba selepas selesai perang Bani Quraizah, mula-mula perang Khandaq, sehari lepas tu perang Bani Quraizah. Lepas selesai perang Bani Quraizah, barulah turun ayat disebut ayat-ayat haji. Yang mana salah satu daripada ayat haji itu walillahi 'alan nasi hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Ada juga yang menyebut wa atimmal hajja wal umrata lillah, sampailah ayat berikutnya. Itulah ayat-ayat haji mula diturunkan. Sahabat pun haji telah disyariatkan dalam Islam lah, ya. Pada tahun 5 Hijrah, bulan Zulqaidah. Sebenarnya sebutan dia bukan Zulqaidah, Zulqa'dah sebenarnya. Tu sebut dah betul, ya. Gitu. Nampak?
Tapi Nabi tak buat apa-apa tindakan. Nabi tidak buat apa-apa tindakan. Maka bila tiba 9 Zulhijjah, puasalah seperti biasa. 10 Zulhijjah, sembelihlah. Inna a'tainakal kautsar fassalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Seperti biasa. 6 Zulhijjah pula. 6 Hijrah, pada bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijrah, Nabi SAW isytihar kita pergi umrah tahun ni. Oh, suka para sahabat tu. Bukan main lagi gembiranya para sahabat. Dan Nabi pun mula nampak tempat-tempat untuk bermiqat. Sebelum itu, miqat wallahu alam tak dibicarakan. Jadi Nabi SAW isytihar bahawasanya aku bermimpi berihram dan bertalbiyah di suatu lembah yang penuh dengan pokok kurma, lalu berarak menuju ke Mekah dan tawaf di Baitullahil Haram sehinggalah bercukur, maknanya sudah bertahallul tadi tu. Nabi beritahu sahabat segala gembira. Lalu Nabi SAW bawa sahabat-sahabat ni keluar dari Madinah sampailah di Zulhulaifah ataupun Bi'run Ali, ya. Nabi kata inilah tempat yang aku nampak malam tadi. Maka bermulalah miqat pertama di Zulhulaifah. Okay. Nabi mandi manda semua sekali, memakai minyak wangi di badan, ya, dan pakai pakaian ihram. Dan pakaian ihram yang Nabi perkenalkan itu memang berbeza dengan pakaian ihram yang Quraisy sudah perkenalkan. Lalu beraraklah menuju ke Mekah, ya, dengan bertalbiyah. Diringkaskan cerita, 6 Hijrah tak jadi, ya. Umrah tu terpaksa diihsarkan. Maka sebab itulah dalam ayat wa atimul hajja wal umrata lillah disebut fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Maknanya kalau kamu tak berjaya menyelesaikan umrah kamu ataupun haji kamu setelah kamu berniat ihram, maka ihsarlah. Ihsar tu maksud apa? Keluar dari ihram secara terpaksa dengan menyembelih seekor hadiu ataupun sebahagian hadiu. Hadiu di situ bermaksud dam, ya, dan bercukurlah. Barulah boleh keluar dari ihram. Kalau tidak, dia jangan ingat tukar pakaian tu daripada pakaian ihram lelaki kepada pakaian biasa, itu dah keluar ihram tak? Itu tak jadi. Sebab ihram tu diri kita yang ihram, bukan pakaian tu, ya, bukan kain tu. Maka terpaksalah diihsarkan. Ini ayat 197 suratul Baqarah, ya. Baik. Balik ke Madinah. Tahun 7 Hijrah, bulan Zulqa'dah juga, itu tepat setahun seperti mana perjanjian damai Hudaibiyah. Nabi pun mengerjakanlah umrah buat kali pertama, ya. Selepas habis umrah, Nabi balik. Maka sambutan Aidul Adha tahun tersebut tanpa ibadah haji lagi. Sahabat tertunggu-tunggu, ya. Seperti biasa 9 Zulhijjah kita pakat puasa, 10 Zulhijjah kita pakat sembelih korban, sampailah 13 Zulhijjah hari-hari tasyrik. Itu yang kalau kita cerakinkan, kan? Kita cerakinkan dua ibadah ini mengikut sirah, baru kita nampak. Maknanya 9 Zulhijjah tu memang hari Arafah, hari wukuf. Sejak daripada Ibrahim dulu lagi sampailah kepada tarikh tersebut. Tapi dari segi risalah Muhammadiyah ini, dia bukan Arafah kita lagi, dia belum lagi sebenarnya, ya. Maka balik seperti biasa dan sebagainya. 8 Hijrah, apa terjadi kepada Mekah? Apa terjadi? Pembukaan kota Mekah, Fathu Mekah. Bulan apa? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan 8 Hijrah. Dan Nabi balik. Bulan Syawal tu Nabi balik selepas perang Hunain selesai, ya. Satu Syawal berlaku perang Hunain pada 8 Hijrah tu. Selesai perang Hunain, Nabi pun balik. Nabi umrah dulu, ya. Nabi umrah di Ji'ranah. Jadi Ji'ranah menjadi miqat yang telah termaktub dalam risalah Muhammadiyah ini, miqat dalam kita panggil, ya, dah miqat dalam sempadan tanah haram ni tadi. Itu dah bermula dah hukum hakam haji difahami dah. Yang Zulhulaifah tadi miqat bagi luar, miqat bagi yang dalam ini adalah Ji'ranah antaranya dan sebagainya. Maka 9 Hijrah 9 Hijrah, apa itu, sahabat-sahabat bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah haji tak dikerjakan tahun ni? Dia Nabi SAW pun menyebut
beberapa kalimah lah. Antara kalimahnya ialah aku tak akan kerjakan haji selagi Mekah belum bersih daripada orang kafir. Nabi tegah begitu. Sebab Nabi bagi tempoh setahun. Daripada bulan Ramadan 8 Hijrah, Nabi bagi tempoh setahun untuk penduduk-penduduk Mekah ini semua Muslim. Ya. Kalau tak Muslim juga, nak pertahankan juga, sila keluar dari Mekah. Sebab Mekah ini khas untuk Muslim saja, sama seperti Madinatul Munawwarah. Kita faham tu? Ya? Jadi, antara yang belum memeluk Islam pada bulan Haji tahun 9 Hijrah tu, Safwan bin Umayyah. Ya, ayah dia Umayyah bin Khalaf. yang apa memang hulu balang besar Quraisy lah masa tu, ya. Jadi Safwan tak peluk Islam lagi, tapi Safwan ini masa perang Hunain dia bagi senjata dekat Nabi, semua sekali tolong. Bab memeluk Islam bab lain kan. Bab berbaik dengan Nabi dah berbaik. Tapi belum memeluk Islam. Maka bila ditanya kepada Nabi SAW, tak nak kerjakan haji ke tahun ni? Nabi jawab secara simbolik, antaranya, aku tak nak kerjakan haji selagi orang Mekah masih ada orang kafir lagi. Maka dengarnya berita tu, Safwan pun, Muhammad kata kat aku tu, dia pun isytihar masuk Islam. Dia isytihar masuk Islam, ya. Dan kekallah dia di Mekah, dan dia juga menjadi antara sahabat besar kemudiannya, ya. Nak ceritanya bab hidayat ni bukan senang, ya. Jadi biarlah. Itu kita tinggallah kisah tu. Maka tahun tersebut Nabi beri arahan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu supaya mengepalai rombongan haji pada tahun 9 Hijrah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu tentang kaedah-kaedah haji pada tahun 9 Hijrah itu. Kaedahnya memang berbeza daripada kaedah haji orang Quraisy. Dan Nabi tak beri arahan pun supaya langgar orang-orang Quraisy ni tadi ikut sama, tak. Nabi beri kepada yang Muslim yang nak mengerjakan haji ini, inilah caranya, dan Nabi isytihar, inilah Amirul Hajj, ketua haji kepada Abu Bakar, ya. Apa yang berbeza haji orang Quraisy dengan haji Islam? Apa yang berbeza? Yang paling besar ialah wukuf. Wukuf haji Islam ini adalah di Arafah, manakala wukuf bagi orang-orang Quraisy Muzdalifah. Tu orang tak tahu kan. Jadi sebab itulah bila kita nak guna istilah puasa Arafah tu tadi, kita kena faham jalinan sirah tu dulu, ya. Okey. Jadi Abu Bakar pergilah bawa guru Islam ni. Yang kenapa Abu Bakar Nabi tak perintahkan Abu Bakar langgar aja semua Quraisy ni? Sebab ada hak mari kerjakan haji ni hak tak terlibat pun dengan Mekah ni, orang luar. Jadi orang luar dia duduk pening lala, ikut dia lah itu. Jadi Nabi ini makna cara Nabi nak masuk ni, walaupun Nabi SAW tu Nabi Khatibul Anbiya wal Mursalin, tapi nak masuk dalam dakwah ini dia tak masuk dengan kasar. Dia tak langgar gitu. Jadi Abu Bakar pun pimpin mana-mana umat Islam tu pergi ke Arafah, kemudian masuk Muzdalifah, kemudian seperti mana kita hajat. Tahun 10 Hijrah, barulah Nabi langgar. Ini masa dah lah, ya, setelah ditunjuk dah tahun lepas, tahun ni memang kena langgar semua dah lah. Makna dia tak langgar tu, kata orang Kedah, ya tak? Dia tak langgar tu, ya kan? Ya. Jadi tahun 10 Hijrah barulah Nabi pun dengan tegasnya Al-Hajju Arafah, sehingga Nabi mengelilingi seluruh Muzdalifah ini tadi, hambat orang-orang yang ke Arafah. Al-Hajju Arafah. Nama terlupa dah nama sahabat yang Nabi jadikan speaker. Dia seorang yang bertubuh besar, berkulit hitam, suaranya lantang. Setiap kali Nabi menunggang unta, ya, Nabi tunggang unta beriringan dengan unta dia. Sekali Nabi kata Al-Hajju Arafah, dia pun Al-Hajju Arafah, bergema semua, hambat semua. Bila semua ini disettlekan sebelum Zuhur. Semua Nabi hambat semua dah. Okey. Lalu, ya, sebelum Zuhur. Sebelum Zuhur. Ada pula yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah. Ni menarik ni. Ini saya nak kaitkan dengan hak sepah ni. Ada orang masih berpuasa pada hari ini. 9 Zulhijjah ni. Masih puasa. Sebab dah puasa dari tahun 1 Hijrah dia kan. Jadi dia puasa jugalah hari ni. Nabi pun ambil gelas, berdiri atas satu tempat tinggi, Nabi tunjuk gelas ni, Nabi minum. Barulah semua pun faham, bagi orang haji tidak disunatkan puasa pada hari itu. Ya, sebab dia haji. Ya. Nampak tu kan? Baik. Masuk sebelum Zuhur, sudah semua berada di sempadan Arafah dan semua ni, ya. Bertempat di tapak Masjid Namirah sekarang ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mula berkhutbah.
Mula khutbah. Nabi berdiri di apa? Wadi Uranah. Kan antara Muzdalifah dengan Arafah tu kan ada parit besar kan. Sungai lah, bukan parit tu, sungai tapi parit lah sebenarnya. Wadi Uranah. Ya, Wadi Uranah tu kalau hujan dalam sejam 2 jam penuh air walaupun nampak kering kan. Nak ceritanya ya. Baik, Nabi pun berdiri di Wadi Uranah. Nabi berkhutbah menghadap ke arah umat Islam yang sudah berkumpul di semua Arafah ni. Semua kena hambak masuk dah. Masuk zuhur, Nabi bagi isyarat ke Bilal supaya azan. Lalu Nabi pun duduk. Khutbah dia kena duduk kan. Nabi pun duduk. Lalu duduk sekejap, Nabi pun bangun, melangkah masuk ke Arafah. Sempadan Arafah. Sebab itulah Masjid Namirah tu ada 2 color dekat dalam tu. Dulu di luar pun 2 color. Satu color kawasan tanah halal, satu lagi color betul. Satu color kawasan tanah haram, satu color lagi tanah halal. Tanah haram tu Muzdalifah, Wadi Uranah tu tanah halal, tanah haram. Okey, manakala Arafah tanah halal. Tempat wukuf adalah di tanah halal, tanah Arafah. Ya. Dulu memang ada 2 color. Saya pernah tengok tahun 1995 dulu, masjid tu memang 2 color dari luar kan. Tapi sekarang 1 color saja. Termasuk dalam katanya barulah kita nampak 2 color tadi tu, sempadan tanah haram dengan tanah halal. Jadi kita kena wukuf di tanah halal, iaitu tanah Arafah. Nabi pun masuk dalam keadaan Bilal masih berazan lagi. Nabi pun menyambung khutbah. Bilal azan, Nabi khutbah. Habis azan, Nabi bagi isyarat ke Bilal suruh iqamah pula, sedangkan Nabi terus berkhutbah. Ya, sampailah Bilal habis iqamah, Nabi pun habis khutbah, lalu memimpin solat zuhur dan asar secara jamak wal qasar. Ya, baik. Itulah perjalanan haji Nabi SAW. Baik. Sekarang ini antara 1 hingga 9 Zulhijjah ini, bahkan 10 Zulhijjah, maknanya ada 10 malam. Ya, Allah Ta'ala sebut wal fajri wa layalin ash, demi fajar dan 10 malam. 10 malam ini 10 malam di mana-mana pun kita berada. 10 malam di mana-mana pun kita berada. Jadi berqiyamul lail lah. Dan pada siangnya juga bersiamlah, iaitu berpuasalah 9 hari. Ada orang puasa 9 hari ialah milatan ya. Daripada 1 sampai 9 Zulhijjah. Dan malam pula berqiyam daripada malam 1 Zulhijjah sampailah malam 10 Zulhijjah, iaitu malam raya. Malam raya nanti tak usah duduk buat ketupat apalah, sebab ni bukan raya puasa kan. Orang tak makan ketupat raya haji ni, raya korban ni. Ya. Jadi sekarang ini puasa 9 Zulhijjah sebelum ini dikenali sebagai puasa Tasu'ah, hari ke-9. Kemudian diserentakkan dengan wukuf di Arafah. Jadi istilah Yaumul Arafah di sisi Risalah Muhammadiyah hanya bermula pada tahun 9 Hijrah dan 10 Hijrah. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, kita beraya ni, haji ni, ya, beraya korban sepatutnya ni berdasarkan nampak anak bulan kita. Ya, kita dengan Saudi mana lebih dulu? 5 jam lebih dulu kita. Jadi dia orang kata, kenapa tak ikut Saudi saja? Begini ya, anak bulan ni kena belajar falak sikit lah ya. Bulan mengelilingi bumi, dan titik mula start dia kelilingi bumi sampai titik semula itu dia bertemu, itu dipanggil titik ijtimak. Dan titik ijtimak ini ke tarikh waktu matahari tenggelam berapa jam, itu yang dihitung di dalam ilmu falak ni tadi. Jadi kalaulah Malaysia 5 jam lebih awal daripada Saudi, sudah tentulah bulan kita belum matang untuk diisytiharkan esoknya 1 hari bulan. Jadi kalaulah kita belum matang, Saudi 5 jam kemudian confirm dah matang. Sebab itulah diisytihar esok tu 1 hari bulan. Adalah orang-orang yang nakal, dia kata kenapa tak ikut Saudi je? Baik, kita ikut Saudi dah. Jadi sekarang ini kita kena tunggu masuk maghrib 7.30 puasa dah esok ni, ataupun esok 1 Zulhijjah ke tidak ni kan, ataupun raya dah esok kita ni, tunggu 5 jam nanti baru kita isytihar. Ya, jadi pakat berjagalah puak kita pun tunggu. Dan dia nampak ke tidak, dia isytihar setengah jam lepas tu baru isytihar, sebab dia penilaian dulu.
Okay. Jadi kita pun pukul 1 pagi barulah kita pun, baik, jom kita ke masjid semua, tarawih malam ni, esok 1 Ramadan. Nak lagu tu? Nak ke tak lagu tu? Tak berapa cerdik lagu pagi. Selebih daripada tu saya tak berani. Lagu Islam saya kata tak berapa cerdik. Betul tak? Jadi sebab itu, kita berpuasa ke kita apa berdasarkan peredaran anak bulan kita. Ya. Kenapa tak guna hisab? Masya Allah, tabarakallah. Di mana ayat yang Allah Ta'ala sebut faman syahida minkumus syahra falyasum? Maknanya kok mana pun kena tengok anak bulan. Yang paling utama, hisab tu datang kemudian. Itu dulu. Ya. Semua ilmu kita kena belajar. Jangan ilmu yang kita ada satu je kita pun pakai rangkum semua. Ya tak? Begitu. Jadi sebab itu kita berdasarkan hisab tempat kita untuk puasa Tasu'ah 9 Zulhijjah itu yang penuh dengan barakah, yang termasuk di dalam wal fajri wal layalin ashr. Bagi mereka nak pergi haji, jangan duk buat kerah kepala pula. Saya orang Malaysia, saya ikut takwim Malaysia. Allah lamu. Tak wukuhlah jawapannya. Yang mereka di Saudi, yang mereka di Mekah pada masa ini, ikutlah pentadbiran Saudi mengisytiharkan esok 9 Zulhijjah. Manakala kita pula hari ni dia hari ni. Kita esok kan. Sebab kita bukan nak wukuf, kita nak puasa. Bahasa sungguh. Orang Kelantan panggil apa? Bahasa baik sungguh. Jenuh aku nak wayak dah. Itu dia. Kita nak korban. Kita bukan nak haji. Nak haji, cara haji. Ya. Jadi bagi saudara-saudara kita berada di Mekah pada masa ini, jangan cakap banyak. Pergi wukuf. Pergi wukuf ni tidak, dia dari Mekah nak pula ada komen kita di Malaysia ni melalui Facebook dia. Ya dah. Jadi kita esok berpuasa 9 Zulhijjah, Tasu'ah, yang kemudiannya dinamakan Arafah. Kan? Dan mengikut Imam Syafi'i juga mempunyai hujah-hujahnya dari sudut hadis dan sebagainya, nas-nasnya itu sudah pasti. Imam Syafi'i pun ada dia punya nas-nas hadis dia sendiri, riwayat hadis dia sendiri. 3 malam yang penuh dengan barakah jika kita berqiyamul lail, ya, selain daripada 1 sampai 10 malam itu memanglah ini memang dah disebut dalam Quran lah, dalam surah wal fajri wal layalin ashr itu memang dah 10 ni. Tapi daripada 10 ni istimewa 3 pula dah. Iaitu pada malam 8, malam 9, malam 10. Jadi malam 8 malam tadi. Malam 9 malam ini. Ya tak? Malam 10 malam esok berqiyamul lail lah, ya. Dan esok berpuasalah, bersiamlah kita. Jadikan seakan-akan gayanya esok ni puasa wajib. Seakan-akan puasa wajib. Macam mana? Kejutkan semua bersahur, kerah semua supaya berpuasa, anak-anak, isteri kita dan sebagainya. Ya, suami-suami kita pun begitulah. Tempat saya ni ramainya muslimat. Jadi kena sebut suami-suami kita. Kan? Tidak selama ni seronok je orang lelaki dah. Dia tak tahulah pasal apa. Berkerah isteri-isteri kita. Ustaz cakap gitu sebab depan dia tu ramai. Kan? Jadi mestilah seorang pakar kongsi satu isteri. Ramai. Tapi dia dah senyum dah. Kaya lain macam orang lelaki dah. Jadi bila kita sebut depan muslimat yang ramai ni, suami-suami kita, dia senyap pula. Dia lah gitu dah. Gitu sajalah ngusik pagi gini. Ya? Jadi itulah situasi kita supaya tidak lagi rasa tertanya-tanya. Pasal apa ni? Pasal apa? Tak ada pasal-pasal lah. Sebab kita ikut takwim kita. Ya. Jadi hari 29 Jun ini bersamaan 10 Zulhijjah, hari haram puasa, hari nahar, hari wanhar tadi itu sembelih. Ya, sembelih korban tadi, ya. Termasuklah sampai 13 Zulhijjah tempat kita. Walaupun di Saudi sudah 14 Zulhijjah, kita masih lagi 13, kita masih lagi layak untuk korban. Selesai masalahnya, ya. Selesai masalahnya. Jadi malam ini dan juga malam esok jangan lupa berqiyamul lail, kerana malam yang penuh dengan barakah termasuk di dalam wal fajri wal layalin ashr tadi. Ada rasa lega? Settle? Kan? Tahun depan kita hurai pula, biasalah ilmu ni dia terlupa. Tahun depan kita hurai pula. Ya? Gitu. Ya. Nanti. Itu satu benda lagi cantik. Doa ni ada kelebihan tempat, kelebihan masa, ataupun kedua-dua sekali. Jadi contoh kelebihan masa, seperti mana kita dalam keadaan sujud,
itu adalah doa yang mustajab juga. Jangan kita pandang jauh sangat. Dalam setiap kali sujud, setiap kali doa itu adalah kelebihan masa, ya. Doa ketika antara ketika imam sedang menaiki mimbar bagi lelaki, ya tak? Itu antara waktu mustajab doa bagi lelaki. Orang perempuan dapat tak? Tak dapatlah sebab dia tidak pergi solat Jumaat masa tu dah. Jadi kemudian doa ketika imam duduk antara dua khutbah, orang lelaki dapat, orang perempuan tak dapat kan? Baik. Kalau bab masa ni pula, doa ketika sujud sebenarnya, doa banyaklah, ya, banyak. Okey. Sekarang ini doa Arafah. Doa Arafah ini adalah bagi mereka, kalau kita tengok hadis tu betul-betul memang Nabi sebut berkenaan dengan siapa yang berada di Arafah pada waktu itu, maka dialah yang memiliki masa itu, memiliki mustajab, bukan orang lain. Itu jelasnya. Jadi ramai kan kita duk sebar, maknanya dia wukuf dari Zuhur 9 Zulhijjah, maknanya lebih kurang dalam 12.5 tengah hari Mekah bersamaan 5.30 petang kita. Semua pakat sebar. Semua jagalah, ambillah walau sedikit. Ini waktu mustajab doa. Dia tak sedar sebenarnya mustajab doa itu bukan untuk kita semua. Ini untuk mereka berada di Arafah sahaja. Waktu itu. Ya. Kalau kita malam tadi, malam ini, malam esok. Bukan untuk kita. Itulah yang jelas. Walaupun ada yang menghuraikan, dia kata waktu tu tetap mustajab, cuma kita hanya dapat satu, iaitu waktu mustajab itu. Sedangkan orang-orang yang pergi haji dapat dua lah, waktu dan juga tempat. Ini adalah huraian yang saya tak tentang, saya tak kata salah, tidak, huraian yang pihak satu lagi lah. Tapi kalau pihak saya berpegang bahawa hadis itu adalah khusus untuk mereka yang kat sana saja. Manakala untuk kita pula, ni malam-malam ini kenapa dilupakan, nak kejar sangat. 5.30 tu masa orang balik kerja kan. Lepas tu 5.30 sampai 10.30. Kadang-kadang sampai-sampai dah anak kecil mengiak lagi, terlepas waktu mustajab. Adilkah begitu kan? Sebenarnya Allah dah peruntukkan untuk kita, iaitu walayalin ashr ni tadi, malam. Kemudian esok ni pula khusus untuk esok, 9 Zulhijjah esok ni. Bagi kita di sini mustajab doa, kerana hari 9 Zulhijjah ini adalah hari yang cukup dijaga oleh Rasulullah SAW dan juga oleh, termasuk sepanjang hari esok. Tak payah tunggu 5.30 petang esok ke petang ini ke, sepanjang hari esok hari mustajab doa juga. Dengan syarat kita berpuasa. Ya? Puasa lepas subuh lah. Jangan puasa belum subuh. Doa, ya. Jadi esok ni 9 Zulhijjah kita berdoa dari mula kita puasa lepas subuh sampailah kita berbuka puasa. Masya Allah, banyak sebenarnya. Untuk kejar juga benda-benda nak diperdebatkan. Bagi saya tidak nak perdebatkan. Sebab saya melihat bahawa Allah Ta'ala bagi ni maha adil. Yang maha adil. Walaupun Lailatul Qadar tu orang duk bahas kok ni, sebenarnya Allah bagi sama, iaitu pada waktu yang sama semua manusia dapat waktu yang sama sebenarnya, ya. Itu dia. Ya. Kalau uzur esok berdoalah pada 9 Zulhijjah itu, cuma dia tak dapatlah pahala, tak merasa mustajab doa pada malam tu. Tapi masuk malam tu qiyamul lail, orang uzur boleh qiyamul lail. Ya. Orang uzur jangan dia kata dia tak boleh qiyamul lail, dia qiyamul lail juga. Qiyamul lail dengan cara berzikir. Ya. Cuma adalah ulama-ulama memperincikan sebelum nak start qiyamul lail itu, nak start zikir tadi tu, dia pergilah sucikan, basuh dulu sebagainya, tukar beg dan sebagainya dah. Maka duduklah dia kat situ, berzikirlah dia. Kan bersihkan dulu. Itu segi adabnya dah. Okey. Nak tanya apa lagi? Satu lagi terlupa. Waktu mustajab doa juga ialah ketika darah memancut. Tu dia. Ya. Sebab itulah kita ni seboleh-bolehnya kita tengok juga tempat sembelihan tadi tu, ya. Geri itu sebenarnya dia ada hikmat lain, kita bincang hari lain. Sebenarnya kena tengok. Ya tak? Jadi bila darah pertama tu sup tu, dan pada masa itulah kita pun niat, inilah korbanku pada tahun ini, ya. Dan tolong jangan bebankan tukang sembelih. Biarkan tukang sembelih tenang dengan pisau sembelihannya itu. Ini agak sibuk. Wakil sembelih apa? Wakil ni apa? Dan sebagainya. Ambo lah Kelantan. Kenapa dia tegak sampai ke dok pegang pisau lagi?
Patut duk ingat, inilah sembelihan, inilah korban bagi Balkis bin Surjoyo bin Surjoyo bin Surtono. Contoh nak sekali, no. Ha, siapa dia? Ha? Semua yang korban tu Ha? Ya, itu sepatutnya. Sebenarnya semua yang korban itu hadir. Okey, tukang sembelih pula Bismillahirrahmanirrahim. Ni satu hal lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah nak sembelih ni. Pisau duk pegang dah. Lembu tu kata, lama lagi dah. Tak ada sunnah pun takbir raya ketika sembelih. Takbir raya ni muqayyad ke muqayyad dengan apa dia, musalsal. Jadi takbir raya, takbir sepanjang hari-hari itu ni adalah takbir muqayyad. Itu muqayyad dengan waktu. Habis sembahyang takbir, habis sembahyang takbir. Bukan takbir sembahyang masa. Dah sembelihan korban itu bukannya sembahyang kan. Jadi bismillah Allahu akbar, zak bagi senyap. Tu cara dia. Dan semua 7 orang ni ada dah ready dah. Dah ready. Ya, macam mana? Tu okey, kata cukup seorang tunggulah. Tapi sepatutnya kita kena ready lah sembelih ni biar special, ya. Jangan melainkan orang tu tak boleh hadir sungguh, maka wakillah niat kepada si penyembelih. Ya, kalau dah tuannya ada nak wakil niat, wakil apa lagi? Niatlah masing-masing. Aku tu kan potong je kan. Dia kata tak perlu. Semua tu tak perlu angkat-angkat banner, tak payahlah kan. Ni banner lah dia. Ni Hajar Selamat bin Kasir contoh tak. Kasir pula bin Selamat pula. Habis. Dia main hotel lah. Ya, orang kita ni duk bazir ke benda tu je sebenarnya kan. Sedangkan hukum asal tak selesai. Jadi tugas sembelihnya ready semua. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, zak bagi. Kan. Lepas tu masa mana ternampak dah darah, ikut sebab Syafi'i lah, ternampak dah darah di leher lembu itu, maka pada masa itulah kita pun niat, inilah korban bagiku pada tahun ini, ya. Ataupun kalau kita wakil, inilah korban bagiku pada tahun ini, inilah korban bagi ayahku yang wakil kepada aku, dalam hati je, begitu kan. Masa ketika darah sedang keluar, dan ketika darah sedang mengancut keluar mengalir, itu juga waktu mustajab doa. Berdoalah apa-apa, ya. Begitu. Okey, ada. Dia nak tanya. Hari ni cerita bab korban lah. Jadi barulah nampak perjalanan 9 Zulhijjah tu jadi macam mana, daripada Yaumul Tasu'ah jadi Yaumul Arafah. Jadi tak salah kita nak istilahkan Yaumul Arafah, tak salah, ya. Tapi kalau Yaumul Arafah hari ini, pasalnya merujuk kepada orang Mekah yang sedang berwukuf, sedangkan kita nak puasa esok ikut takwim Malaysia, maka esok nak panggil puasa apa? Puasa Tasu'ah, puasa hari 9, ya, puasa hari 9 Zulhijjah. Dan korban kita bermula pada 10 Zulhijjah, iaitu 30 hari bulan, 29 sorry, gitu. Ya. masa darah hancur tu, acik tak kalau kita tengok darah korban orang lain doa? Sebenarnya korban kita lah sepatutnya. Korban kita sepatutnya lah. Gitu ya. Dia bukan korban orang lain lah, tak. Tapi kalau kita tak apalah, ya terlepas yang tu, kita gini, mala apa dia istilah dia, Allah tak ingat dah apa dia istilah dia. Apa yang tak dapat semua, jangan dibiarkan semua. Jadi kalau terlepas yang satu itu, tapi janganlah kita terlepas pahala korban tu pula. Ya, kita terlepas pahala sebab kita korban luar negara. Saya tahu ni ramai duk fikir tak nampak lah kita kan. Jangan pula minta isi korban ke apa ke, bagi video ya, saya nampak. Nanyalah dia kalau gitu kan. Jadi kalau macam contoh isi korban lah, bukan nak kempen isi korban ni, ya tak? Kalau macam contoh isi korban, sekali serentak tu 10 kumpulan, katakan 10 kali 9, berat lah video, dia kena ada 10 video. Nak pancar secara langsung pula kan. Tak payahlah, yang tu terlepas tak apa, yang penting pahala korban kita dapat. Jadi kalau kita korban dekat Malaysia ni, kita hadir pula masa sembelihan itu, korban dapat, ya. Dan juga apa itu mustajab doa masa sembelihan pun nampak juga. Gitu ya. Ya. Niat puasa. Maksudnya kita niat puasa arah baik, tapi dalam masa sama dapat tak pahala kalau kita niat untuk qada dah? Dapat. Niat puasa qada. Ya, automatik. Dia gini. Dia macam ni. Ada orang tanya saya, boleh tak kita niat usalli sunnatal wudu wa sunnatat tahiyatul masjid
wa sunnatat duha. Tiga. Saya pun jawab lagi. Wa sunnatat taubat. Dia tambah lagi kata. Macam mana saya kata? Wa sunnatal musafir. Dia pun ustaz ni gelak ke sungguh ni. Tak perlu. Niat satu je. Niat satu je. Ya. Okey, iaitu contoh. Kalau kita saat ni kita balik ke solat kita solat sunat. Kita sampai di satu masjid. Kita masuk tandas, kita qada hajat, kita ambil wuduk semua sekali. Kita pun masuk dalam masjid. Kita melangkah tadi, kita niat tahiyatul masjid. Ya tak? Sampai selangkah je tu dah niat tahiyatul masjid. Kalau saya pilih untuk niat solat duha. Saya pilih untuk niat solat duha. Bila saya niat solat duha, dengan kesan-kesan wuduk masih ada dia sebenarnya antara syarat nak solat sunat wuduk ni ialah kesan wuduk masih ada. Yang mana kita betul-betul baru lepas wuduk terus. Itu baru dapat solat sunat wuduk kan. Jadi kesan wuduk of course masih ada. Dalam masjid, ketika mula-mula masuk masjid. Dan waktu-waktu duha, kalau saya pilih waktu duha, saya pilih usolli sunat duha rakaat lillahi taala, maka saya dapat pahala solat wuduk dan saya dapat pahala solat tahiyatul masjid. Niat satu. Niat di sisi mazhab Syafi'i niat kena satu je. Okey. So, kalau puan-puan dan tuan-tuan juga niat puasa qada pada hari ini, maka automatik dapat puasa 8 Zulhijjah. Sunat tu tadi tu dapat. Sebab itulah isteri-isteri Nabi mereka berlumba-lumba puasa qada pada bulan Syawal. Sebenarnya ya dapat juga sekali sunat tu. Tapi mereka slowkan puasa qada pada bulan Syawal tu takut jadi hukum baru pula, iaitu wajib puasa qada pada bulan Syawal. Itu satu tu menyusahkan umat Islam lah. Maka sebab itulah Aisyah kata, aku pun pernah puasa qada pada bulan Sya'ban. Bila sampai kat Malaysia, kata-kata Aisyah tu, maka diterjemahkan pula oleh wanita-wanita muslimah Malaysia ini. Dia kata, Aisyah pun puasa qada bulan Sya'ban. Dia kata, pula kan. Lagu tu pula. Kan? Sedangkan Aisyah nak memudahkan umat Islam. Itu pilihan. Ya. Dan kita bukan Arafah. Kita puasa sunat Zulhijjah macam tu boleh. Niat puasa sunat. Tak perlu sebut pun 9 Zulhijjah pun tak ada. Sebenarnya. Tak payah Arafah. Ya, tak payah. Bahkan katalah kita ambil wuduk. Lepas tu kita dah sembahyang duha dah tadi. Kan? Lepas tu kita masuk tanah ambil wuduk balik. Ambil wuduk balik, keluar, niat usolli sunnah. Itu je. Aku saja sembahyang sunat. Sunat apa? Wallahualam. Ya tak? Kita akan dapat juga pahala tadi tu. Ya. Sebab tu saya ingat dulu arwah Ustaz Datuk Asyir Yahya. Dia guna dengan lorak Penang dia tu. Sebusuk-busuk pun dia kata dapat pahala solat sunat mutlak, dia kata. Sembayanglah. Ni kes orang duk bahas masa tu, adakah solat sunat qabliyah maghrib ni wujud ke tak wujud. Jadi Datuk Asyir Yahya almarhum ni dia kata sebusuk-busuk pun dia kata dapat pahala solat sunat mutlak. Makna solat sunat, semata-mata sunat. Tak ada sebut apa-apa. Tak usah bahas benda tu. Makna bagi dia. Ya. Sunat, solat sunat. Gitu saja. Ya. Itu dia. Okey. Ada soalan lagi? Ramai yang minta saya sebut benda ni. Dia kata sirah dari sudut apa? Tapi kesempatan masa kan. Sirah dari sudut korban dan juga haji serentak. Ya, saya rangkum semua. Saya rangkum dua-dua ni sebab apa? Saya ada pengalaman juga sebagai guru haji hampir 20 tahun. Dan benda ni kita duk main selalu. Sampai di Mekah pun benda ni akan disoal oleh jemaah. Dan tidak sedikit sebenarnya jemaah haji kita yang sampai ke lembek-lembek kering dah tubuh tu puasa sunat hari 9 Zulhijjah di Arafah. Sebenarnya dia tak sunat, dia makruh dah sebenarnya. Memang tahun ni panas kan contohnya. Tapi dia berkerah juga nak puasa juga. Kata sebenarnya dah makruh sebenarnya dah ni bagi mereka yang pergi haji. Jadi yang sunat Arafah ataupun 9 Zulhijjah itu adalah kita yang tak pergi haji ni. Macam tu ya. Okey, boleh? Ya. Kalau berkiam tu Okey, qiyam ni kita sama ada berzikir ataupun berdoa. Kalau tanya 10 tahun dulu mungkin saya jawab benda lain. Tapi tanya sekarang ni saya nak jawab begini. Seterupa dah. Ni ada dari Riyadhus Shalihin. Seorang sahabat Nabi bertanya Nabi berkenaan dengan peratusan selawat dalam doa. Jadi dia kata, kalau aku berkiam dan aku berselawat 1/4 daripadanya kepadamu ya Rasulullah, apa pandanganmu? Maka kata Rasulullah SAW, ya itu banyak. Ya itu banyak.
apa ni, tapi kamu boleh tambah lagi, kata Rasulullah, kan. Kalau 1/2 itu pun banyak, tapi kalau nak tambah lagi boleh tambah, sekehendakmu. Kalau 3/4 kata dia, itu pun banyak, tapi kalau nak tambah lagi boleh tambah. Kalau begitu ya Rasulullah, aku akan selawat 100%. Sepanjang qiyam tu doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Jadi apa ni, kalau tanya saya lah berkenaan dengan qiyam ini, khasnya bagi mereka yang tak boleh solat tadi tu, selawat. Okay, selawat. Doa pula, doa terbaik, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya dah cerita dah pengalaman saya menjadi orang tengah kepada hajat seorang lelaki. Ya, seorang lelaki ni dia minta saya sampaikanlah kepada seorang sahabat saya, baik juga, ibu tunggal. Jadi saya pun sampaikanlah hajat, dia kata. Ya, saya pun sampaikanlah hajat. Sampaikan hajat tadi tu biasalah, simple lah, ini lumrah lah, kan. Saya kata tak nak cari teman ke, ya, kita ni dah setengah abad dah ni, umur pun sebaya, kan. Teman nak pergi masjid je pun, kata bukan apa, kan. Dia jawab apa tu, yang si ibu tunggal ni, yang juga sahabat baik saya lah. Begini akhi, kata dia, ana bukan tak teringin nak cari teman, nak berteman juga, ya. Tetapi akhi, ana bimbang gini, takut nanti dapat teman tiba-tiba tak cukup selawat. Dia jawab dengan baik. Tak cukup selawat, saya pun terkejut. Ada? Yalah, ana ni cerita kat Entai lah, sebab Entai kawan baik ana, kata dia. Ada? Ana selawat 1000 kali sehari. Selagi tak habis, ana tak jenera tidur. Ni Kelantanis sama Kelantanis lah ni, kan. Masya Allah, ya, jadi orang tengah pun malu. Bila disampaikan wakil kepada yang diwakilkan tu, yang wakil tu pun malu tertunduk. Saya cakap apa dekat yang menyatakan hajat tu? Saya kata, Syekh, entah boleh 1000 kali sehari selawat. Kan? Buat apa tanya gitu, kata dia, kan? Nak cakap dulu, boleh tak 1000 kali sehari selawat? Boleh tak? Tak apa lah, kata dia. Memang tak boleh lah jawapannya, kan. Jadi kalau entah nak ke dia, entah kena cover 1000 kali selawat sehari. Dia lebih sayang selawat dia daripada berteman. Habislah cerita tu sekat tu. Moral of the story ni ialah selawat sampai 1000 kali sehari. Dan kalau tak boleh, dia rasa tak senang hati, sampai tak lena tidur, ya, tak selesai urusan. Sampai ke tahap nak tidur pun, mengantuk pun dia akan habiskan. Tak macam tu. Itu dialog antara three of Kelantanis, ya tak? Two men and one woman Kelantanis. All of the Kelantanis lah. Itu ceritanya. Jadi saya pun sejak hari itu saya pun terpukul juga. Saya tak tahu pun kawan saya ni, ya. Sejak saya berkawan sekian lama, selawatnya 1000 kali sehari. Saya tak tahu pun. Dan bila saya tahu begitu, saya jadi termalu. Dan dia bukan ustazah pun. Kan tu dia. Begitulah. Jadi selawatlah, ya. Bersuci, bangun untuk qiyamul lail, berselawat sepanjang malam itu, insya-Allah. Okey. Ustaz, kalau selawat tu pagi 500, petang 500, tak ada masalah. Banyak betul. Tak berat. Ya. Sampai tidur. Ataupun sambil drive, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, ya. Gitu. Apa dia? Sambil masak. Nanti akan jadilah iklan macam dalam radio IKI tu, ya, dia kata, nanti masak guna garam, saya buka guna garam lagi, kan saya selawat lagi. Dia suruh guna garam bukit, kan. Ya. Gitulah, ya. Okey. Jadi demikianlah pada pagi ini, berakhirlah kuliah kita, tak sempat baca buku akhlak ni, tapi kita cerita pasal sir, kan. Jadi tolong sampaikanlah. Ni last kali, ya. Last kali pasal harga daging. Ini pun tiap-tiap tahun berlakulah macam ni. Harga daging korban. Kenapa sebahagian daging korban sampai 800, 900, dia kata dapat hanya 4-5 kilo saja. Sedangkan kalau beli 4-5 kilo ni, daging paling baik, daging Batam Pinang pun baru RM55. Ini orang yang, minta maaf kalau saya guna istilah, bodoh. Kan? Dia tak faham bahawa daging korban ini adalah mesti dipilih daripada yang first, cukup umur, yang terbaik, yang tidak ada cacat sedikit pun. Jadi kalaulah nak menampung 30 ataupun 20 juta lah umat Islam di Malaysia ni nak berkorban, sudah tentulah daging lembu-lembu seperti itu tak cukup dalam pasaran. Maka diimport, pengangkutan lagi dan sebagainya.
Sedangkan untuk kita makan ini tak semestinya, tak perlu pun tengok lembu terbaik dan sebagainya, ya. Jadi kenapa nak berkira setahun sekali? Kalau saya beli daging di pasar, saya sengaja cari yang lembu kecil. Sebab saya suka daging lembut-lembut gitu. Tapi lembu kecil ini confirm tak cukup umur. Bila tak cukup umur, dia tak layak jadi korban. Sebab korban-korban ini bukan untuk makan daging, tapi untuk bersedekah, dan sedekah pula diajar sedekah yang paling baik. Jadi daging daripada lembu yang terbaik dan tidak ada cacatnya, sampai dibahaskan oleh ulama. Cacat tu sampai tahap mana? Adakah sampai ke tahap telinganya ditindik kerana nak letak tanda pun dikira cacat? Dibahas sampai tahap tu. Of course lah jawapannya tidak kira cacat lah yang tindik tu, kan. Termasuklah juga yang putus hidung, putus hidung kerana disenjah dan sebagainya pun ada ulama tak nak terima. Ada ulama tak nak terima. Kan lembu tadi tu dia naik minyak, kan. Dia lari, terputus hidungnya dan sebagainya. Adakah itu boleh? Bab putus hidung tu ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Sebab ada ulama yang kata boleh tu ialah kerana dia tidak mengurangkan walau sedikit pun dagingnya. Orang tak makan daging bahagian hidung, tak makan. Gitu, kan. Jadi sebab itu jangan persoalkan setahun sekali harga mahal ni. Ya. Tak ada orang juga nak tolong kita kalau dia tak menguntungkan pada kita. Kalau bawa mari dari Thailand contohnya, bawa mari dari Thailand, macam mana harga ni? Harga tak ada harga kira sukarela, ya. Kira tulus sungguh. Masya Allah, orang ni memang syurga rasanya, kan. Mesti dia nak juga untung atas ekor tu dalam paling-paling pun 400-500 kita kata, kan. Tapi tak mungkin juga 400-500 pun. Jadi orang faham benda tu. Jangan tulis dalam Facebook benda ni. Saya tengok tu jadi geram. Ya tak? Geram nak menjawab. Tapi fikir kalau jawab jadi gaduh lah. Itu dia. Ya. Wallahualam, sekadar itu saja. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah. Juga satu subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.